Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhik wa azim sultanik. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'd. Firman Allah Ta'ala, Qul Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanza'ul mulka mimman tasha wa ta'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah wahai Muhammad SAW, dan ajar para umatmu supaya berdoa. Ya Allah Tuhanku, Engkau yang memiliki kerajaan. Engkau kurniakan kerajaan sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkau cabutkan kuasa kerajaan daripada sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan sesiapa yang Engkau kehendaki. Dan Engkau hinakan sesiapa yang Engkau kehendaki. Di dalam tangan kekuasaanmu sahaja, wahai Tuhan, segala kebajikan. Dan Engkau Maha berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Ayat yang seringkali dibaca selepas salat menjadi wirid. Banyak negeri yang tidak sedar. Ayat ini bermakna yang sangat besar. Salah satu daripada peranan manusia di atas muka bumi. Mereka diletakkan oleh Allah, diciptakan dengan tujuan yang khusus dan hikmah yang penuh kebijaksanaan. Dengan sifat-sifat naluri, fitrah yang ada pada mereka, diletakkan di atas muka bumi ini. Menjalankan tugas yang tidak boleh dilaksanakan oleh makhluk yang lain, termasuk malaikat yang mulia yang pada taat kepada Allah, termasuk jin yang pernah diletakkan di bumi. Sudah tentu tidak layak bagi binatang yang tidak berakal dan makhluk jamadat yang tidak bergerak. Diciptakan manusia dengan tujuan beribadah kepada Allah seperti makhluk yang lain dan berkhilafah, memerintah dan mentadbir di atas muka bumi. Diberi amanah untuk melaksanakan syariat Allah yang adil untuk semua. Peranan pemerintahan inilah yang dimaksud dalam doa yang dibaca dalam wirid itu. Diberi peranan kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, berdakwah mengajak seluruh manusia kepada Islam, dilantik mengikut umat masing-masing dan zaman masing-masing, kecuali Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, penutup kerasulan, diutuskan untuk seluruh manusia. Menjalankan peranan tersebut, mengajak manusia beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja.
menolak segala bentuk syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain dalam semua aspek, segala perkara, ibadat, syariat dan akhlak, termasuk dalam perkara pemerintahan negara yang dimaksud dalam doa yang dibaca tadi. Bagi melaksanakan kewajipan memerintah negara ini memerlukan perjuangan yang gigih, jihad mengorbankan jiwa raga dan harta benda. Sebagai satu proses tarbiyah untuk mendidik manusia supaya mereka layak menjalankan tugas itu, bukan secara spontan. Walaupun Allah Ta'ala Maha berkuasa untuk menjadikan sesuatu dalam sekelip mata. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Dalam surah Yasin, surah yang sering kali dibaca oleh umat Islam. Sesungguhnya urusan Allah itu bila hendak menciptakan sesuatu, cukup dia firman jadi, maka jadi dalam sekelip mata. Tetapi dalam urusan melaksanakan khilafah, memerintah mentadbir ini, memerlukan proses tarbiyah, mendidik dan mengilmukan manusia itu dengan ilmu wahyu, ilmu pengalaman, membina syakhsiyah, integriti, jati diri, jasad, ruh dan akal yang kuat. Maka Nabi kita Muhammad SAW telah menyempurnakan dua marhalah. Makkiyah di Makkah Al-Mukarramah selama 13 tahun, dan Madinah di Madaniyah di Madinah Al-Munawwarah selama 10 tahun. Disempurnakan peranan Islam memerintah negara di Madinah Munawwarah. Sangat sinonim Yathrib atau Taibah ditukar pada nama Madinah. Sempurna masyarakat Madani, masyarakat yang berdin, beragama, bertamadun, yang berilmu. Menghimpunkan masyarakat majmuk, membawa konsep la ikrah fiddin, tak ada paksaan dalam agama. Memperkenalkan Islam adil untuk semua. Ditegakkan satu pemerintahan yang paling berjaya dalam sejarah manusia. Umat Islam yang dididik di madrasah Nabawiyah, generasi awal menyambung kewajipan ini selepas kewafatan Nabi SAW. Sehingga zaman Khulafa' Rasyidin berlaku suatu kejutan, perubahan dalam dunia. Berjaya, Islam berjaya menumbangkan dua kuasa besar dunia, Parsi dan Rom. Kuasa besar yang paling kuat di samping Mesir, India, China dan lain-lain. Pengaruh Islam menembusi 3 benua yang besar: benua Asia, Afrika, sebahagian Eropah. Bukan dikatakan sampai ke Amerika. Cahaya Islam itu sampai. Pengaruh Islam berkembang. Namun Allah Ta'ala melakukan proses tarbiyah lagi. Dijadikan pasang surut, rebah dan bangun, naik dan turun, untuk mendidik generasi yang memimpin bersama dengan Islam ini. Kini kita telah menghadapi generasi Islam di zaman menurun, di zaman lemah oleh serangan musuh-musuh Islam terhadap umat Islam. Serangan pemikiran yang disebut istilah
Gerakan Islam hamlatut tashkik, gerakan menimbulkan syok dan wasangka terhadap ajaran Islam, khususnya dalam aspek pemerintahan negara. Sehingga ramai kalangan umat Islam menganggap pemerintahan negara politik tak penting. Mereka mengabaikan kewajipan berpolitik memerintah negara ini, sehingga sampai ke peringkat menyerah kalah oleh penjajah dan melaksanakan agenda penjajah. Penjajah menyuruh kita meninggalkan politik supaya Islam yang memerintah, orang lain memerintah, dengan mengambil elemen-elemen negatif yang berlaku, bukan dengan sebab Islam, sebab orang lain. Kita terpengaruh dengannya. Tak guna berpolitik, biar orang lain lah memerintah kita. Tanpa kita menyadari, Imam Ghazali pernah mengatakan dalam kitab Al-Iqtisad wal-Intiqad, ad-din usun wa sultanu harisun famala usalahu famahdumun wa ma la harisalahu fadha'in. Agama ad-din menjadi asas, kuasa pemerintahan menjadi pengawas. Kalau tak ada asas, tak ada agama, runtuh. Kalau tak ada pengawas, menjadi sia-sia. Banyak ajaran Islam dia sia-siakan. Mengapa orang Islam lemah ekonomi? Mengapa orang Islam lemah politik? Lemah pendidikan? Lemah segala-galanya? Kerana Islam tak dilindungi oleh kuasa politik. Orang Islam bosan dengan politik, serah orang lain lah mengatakan campur hal politik ini. Mereka dimamukkan dengan teori politik kotor. Kotor itu politik orang lain, bukan politik Islam. Tapi masuk dalam kepala orang Islam. Sangat membimbangkan saya sejauh mana pelaksanaan mengundi automatik 18 tahun. Kalau fikiran orang Islam macam ini, tak ambil tahu hal politik, bosan. Sedangkan orang bukan Islam ambil tahu, walau jumlah mereka kecil berjumlah kita banyak tinggal pengkalan, tinggal tanggungjawab. Ini kena bosan, maka kuasa politik, kuasa pemerintahan diambil oleh orang lain. Di masa itu Islam tidak ada pengawas, jadi sia-sia. Umat Islam akan dibuli. Masa itu Mesra tidak ada guna lagi. Macam kaum Nabi Nuh yang tiba banjir yang besar. Mesra tak ada guna. Itu tak ada guna. Kalau atas dunia kita sempat bertaubat. Kalau sempat mati pun kita tak insaf. Bertemulah dengan Allah Ta'ala. Kerana kita meninggal satu tanggungjawab besar dalam ajaran Islam. Allah Ta'ala memberi penekanan dalam Al-Quranul Karim. Bukan sahaja melalui ayat-ayat yang dibaca, yang terkandung dalamnya prinsip Islam, akidah, syariat dan akhlak, termasuk kisah-kisah zaman dahulu. Contohnya disebut dalam Suratul Kahfi, surah yang paling tengah dalam penyusunan Al-Quran. Suratul Kahfi letak di tengah Al-Quran. Dengan surah Al-Fatihah minta as-siratal mustaqim, tunjuk jalan yang betul. Surah Al-Baqarah dinyatakan manusia ada 3 golongan, yang beriman, yang kafir, yang munafik, yang berpura beriman. Di akhirnya surah An-Nas, surah yang menyebut tentang doa supaya manusia berlindung daripada tipu daya syaitan. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang mengelirukan manusia dari kalangan jin dan manusia, yang menipu, yang menggoda meninggalkan petunjuk Allah. Ini pintu Quran yang penutup pintu dia. Di tengah-tengahnya Suratul Kahfi. Dalam itu ada 3 kisah. Salah satunya kisah Dzulqarnain. Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain.
Mereka akan tanya Muhammad tentang Dzulqarnain. Dzulqarnain seorang raja yang beriman, yang budiman, yang berakhlak. Seorang raja yang berkuasa memerintah, yang menakluk dunia, tetapi beriman kepada Allah Ta'ala. Yang memerintah dengan adil. Negara yang makmur. Diberi keberkatan oleh Allah Ta'ala bersama dengan Islam. Mereka sajikan firman Allah Ta'ala. Wa an ahlul qura amanu wattaqu wa fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, nanti akan membuka berkat yang turun dari langit dan keluar dari bumi. Keberkatan yang tak ada istilah politik ekonomi barat. Disebut dalam kisah Suratul Kahfi, Dzulqarnain minta sampai di negeri yang diserang oleh kaum Ya'juj wa Ma'juj. Lalu penduduk negeri itu meminta bantuan Dzulqarnain untuk menolong dan sanggup membayar cukai. Membayar cukai. Disebut dalam itu sanggup membayar cukai. Kharaj pada Dzulqarnain. Dzulqarnain menolak cukai itu. Kerana kurnia Tuhan sudah cukup untuk menolong kaum yang dhaif itu tanpa dia ambil cukai. Ini sangat menarik. Menunjukkan kewangan negara boleh cukup tanpa cukai. Di mana datangnya dengan berkat. Bila adil, bila baik, akan berlaku kegiatan ekonomi yang berkembang dengan baik. Rakyat jujur dan ikhlas. Rakyat bayar zakat, rakyat bayar wakaf, rakyat jual kebajikan, rakyat jual cukai yang ditetapkan tanpa dibebankan, redha. Maka mereka yang lemah tak perlu membayar cukai. Siapa begitu? Baca Suratul Kahfi ini. Banyak kita baca malam Jumaat, baca untuk berkat saja, tak ambil pengajaran. Dalam surah ini mengisahkan bagaimana sebuah negara yang berkata seorang raja yang adil, yang memerintah dengan syariat Allah, diberi keberkatan untuk mengajar kita betapa Islam boleh menyelamatkan manusia. Kesimpulan, tanggungjawab kita orang Islam mesti tegakkan Islam itu. Jangan biarkan Islam ditindas, ditekan, dibiarkan. Saya sangat duka cita kerana kita membiarkan Islam kita ini. Kita biarkan sendiri dalam kewajipan politik memerintah negara. Tanggungjawab kita ialah mendaulatkan Islam. Mendukung sesiapa yang berjanji untuk mendaulatkan Islam itu. Mentadbir memerintah dengan adil untuk semua. Ini tanggungjawab kita. Sekarang negara kita telah memperkenalkan mengundi otomatik 18 tahun. Anak-anak 18 tahun ni tak tahu apa. Terpulang pada guru, ibu bapa, pendidik dia. Tanggungjawab pendidik, tanggungjawab ibu bapa sangat besar. Termasuklah tanggungjawab rakan-rakan dia yang peka, yang sedar dalam perkara ini. Menyedarkan rakan-rakan yang lain. Itu satu pahala. Menyedarkan orang lain satu pahala yang besar pula diberi oleh Allah Ta'ala. Ini peluang kebajikan yang mesti kita tunaikan. Itu peringatan saya dalam isu yang terkini yang saya rasa munasabah saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita semua, memberi taufik dan hidayah kepada kita semua, dan jadikan usaha kita amal yang saleh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.